Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami ingin membentangkan laporan kumpulan iaitu perundingan bagi harga shilling stok kit ujian kendiri COVID-19. Oleh itu, jom kita mulakan. Sehingga 17 April 2020 terdapat 5,251 kes COVID-19 termasuk 86 kematian dan 2,967 kes pemulihan yang dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan di Malaysia. Selangor mencatatkan jumlah kes positif COVID-19 tertinggi iaitu 1,338 setakat 17 April 2020. Kerajaan mengumumkan 27 daerah sebagai zon merah di negeri Selangor kerana jumlah kumulatif yang besar kes positif dikesan di kawasan tersebut. Pada 25 Januari 2020, kes pertama COVID-19 dikesan di Malaysia. Individu-individu ini memasuki Malaysia melalui Singapura pada 24 Januari 2020. Mereka kemudiannya dirawat di Hospital Sungai Buloh, Selangor. KKM dengan pantas merangka garis panduan standard untuk pengurusan COVID-19 dan 34 hospital serta pusat salingan ditetapkan secara khusus di setiap negeri di Malaysia. Malaysia membenarkan lebih banyak destinasi pelancongan dibuka semula kepada pelancong tempatan. Menarik balik larangan perjalanan antara negeri sebaik sekurang-kurangnya 90% daripada populasi dewasanya diberi vaksin COVID-19. Hal ini penting dalam membantu negara dalam membuka semula ekonomi serta bersiap sedia untuk hidup dalam fasa endemik dengan selamat. Bagi individu yang ingin pulang ke kampung bertemu keluarga atau merentas negeri, mereka dinasihatkan melakukan ujian kendiri COVID-19 sebelum memulakan perjalanan. Namun demikian, kit tersebut dijual pada harga siling RM19 dan RM16 untuk harga runcit supaya rakyat Malaysia pelbagai golongan mampu membelinya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna berkata pihaknya sedang mempertimbangkan cadangan untuk mengawal harga kit ujian itu dengan harga sekitar RM5 hingga RM10 seperti yang dijual di luar negara untuk rakyat mereka. Kerajaan mahu semua lapisan masyarakat boleh mendapatkan kit tersebut kerana ia kini menjadi satu keperluan. Lebih-lebih lagi apabila sektor seperti sekolah, perniagaan, pelancongan dan lain-lain dibuka semula kelak. Permasalahan ini bermula apabila farmasi di Malaysia harus diberikan subsidi atau dibenarkan memulangkan stok sedia ada kit ujian kendiri COVID-19. Harga runcit dihadkan kepada yang baru oleh kerajaan yang bernilai RM19.90 yang akan bermula dalam tempoh 3 hari adalah yang terlalu mendadak. Presiden MPS berkata ahli farmasi menyokong kawalan harga bagi kit ujian kendiri COVID-19 dengan MPS sendiri telah menyuarakan sokongan sedemikian sebanyak 3 kali iaitu dengan surat 6 Ogos kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna kit iaitu Datuk Seri Alexander Nantalinggi dalam pertemuan 18 Ogos 2021 dengan KPDN HCP dan dalam kenyataan akhbar 19 Ogos 2021. Dan itu, pengumuman KPDN HCP mengenai had harga runcit yang sebanyak RM19.90 bagi kit ujian kendiri COVID-19 yang akan dikuatkuasa pada 5 September. Amaran Buang menegaskan bahawa harga kos semasa bagi barangan tersebut adalah antara RM22 hingga RM32 yang berkata adalah jauh melebihi harga RM19.90 yang telah diumumkan. Selain itu, farmasi tidak akan dapat menjual stok sedia ada mereka yang dibeli pada kos yang lebih tinggi sebelum harga runcit yang baru RM19.90. Akan tetapi, farmasi juga perlu membersihkan stok mereka telah menggunakan harga lama. Amrahi juga sempat menyuarakan pendapatnya agar tempoh tangguh diberikan kepada pemain industri kerana farmasi komuniti adalah barisan hadapan dalam memerangi pandemik COVID-19. Demikian
Menteri KPDNHP dan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin membuat pengumuman mengenai kawalan harga KPDNHP mulai 5 September dan seterusnya yang akan menjadikan RM16 dan RM19.90 masing-masing sebagai harga borong maksimum dan harga runcit maksimum bagi kit ujian kendiri COVID-19. KPDNHP berkata pihaknya menetapkan dua harga maksimum ini berdasarkan maklumat mengenai harga daripada 3 sumber iaitu pemantauan harga di semua premis dan seluruh negara, farmasi di seluruh negara. Maklum balas daripada agensi kerajaan seperti pihak kuasa, Peranti Perubatan, Kementerian Kesihatan dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia serta pembincangan dengan penghilangan, pengimport, peruncit dan persatuan farmasi. Berisi kepada masyarakat, inisiatif kerajaan untuk melaksanakan had harga kit ujian kendiri COVID-19 bukan sekadar skim pro rakyat, tetapi peningkatan kemampuan juga mengalahkan amalan ujian kendiri apabila ekonomi dibuka semula secara beransur-ansur. Tambahan pula, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin telah beberapa kali menyatakan bahawa rakyat Malaysia sudah pasti akan terpaksa hidup bersama-sama virus COVID-19 apabila negara maju menuju fasa endemik. Oleh itu, kit ujian kendiri mungkin sama pentingnya dan dengan pembersih tangan dan topi muka dalam tempoh ini. Apabila rakyat Malaysia mula kembali bekerja di tempat kerja masing-masing, ujian kendiri secara berkala akan menjadi amalan penting untuk memastikan jangkitan dapat dikesan awal dan risiko menjangkiti orang lain dapat dikurangkan. Amalan ujian kendiri akan menjadi tanggungjawab bersama seluruh masyarakat. Ini adalah untuk memastikan semua orang boleh membeli kit ujian tanpa menanggung beban kewangan yang terlalu banyak. Dengan penurunan harga itu, orang ramai akan lebih bersedia untuk menghadapi fasa endemik. Perkara ini seterusnya akan meringankan beban petugas barisan hadapan dalam sektor kesihatan. Selain daripada menjadikannya lebih mudah diakses oleh orang awam, pengurangan itu juga merupakan sebahagian daripada strategi untuk membantu pemulihan ekonomi industri, runcit dan mengekalkan daya saingnya dalam pasaran. Oleh hal yang demikian, rundingan perlu dilakukan antara pihak MPS, pembekal, penghilang dan pihak kerajaan agar isu tersebut dapat diselesaikan. Komunikasi massa memainkan peranan penting dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberitahu orang ramai tentang peristiwa semasa dan masa lalu. Komunikasi massa ditarikkan dalam media massa dan budaya massa sebagai proses di mana komunikator profesional menggunakan peranti teknologi untuk berkongsi mesej dalam jarak yang jauh untuk mempengaruhi khalayak yang ramai. Beri penetapan agenda untuk mengawal akses masyarakat kepada berita, maklumat dan hiburan. Gatekeeper mungkin termasuk wartawan, penulis dan editor. Selepas melalui proses penapisan daripada gatekeeper, penetapan agenda akan dilakukan. Penetapan agenda seperti yang ditakrifkan dalam media massa ialah proses di mana media massa menentukan perkara yang seorang fikir dan bimbangkan. Walter Lippmann, seorang wartawan, pertama kali melihat fungsi ini pada tahun 1990-an. Lippmann kemudian menegaskan bahawa media meminimalisasikan penciptaan gambar dalam media. Beliau percaya bahawa orang ramai tidak bertindak balas terhadap peristiwa sebenar, tapi hanya bertindak balas kepada gambar yang disiarkan di media minda mereka. Oleh itu, proses penetapan indeks agenda digunakan untuk mengubah suai semua peristiwa yang berlaku dalam persekitaran masyarakat menjadi model yang lebih mudah sebelum menanganinya. Penyelidik Maxwell McCombs dan Donna Shaw kemudiannya mengikut konsep ini. McComb dan Shaw seperti yang ditunjukkan oleh Littlejohn telah menerangkan dengan baik fungsi penetapan agenda dalam buku mereka yang berjudul Kemunculan Isu Politik Amerika. Dalam buku tersebut, penulis menunjukkan bahawa terdapat banyak bukti yang dikumpulkan bahawa editor dan penyiar memainkan peranan penting semasa mereka menjalankan tugas sehari mereka dalam membuat keputusan. Cadangan bagi melaksanakan strategi perundingan. Perunding mempunyai kecenderungan untuk berunding menggunakan satu daripada 5 gaya perundingan iaitu bersaing, menampung, mengelak, berkompromi atau bekerjasama. Gaya perundingan ini diadaptasi daripada gaya konflik Thomas Kilmann yang cenderung dikaitkan dengan gaya perundingan. Menurut Mack,
Edino, Razab dan Safwan pada 2020, individu dengan gaya perundingan bersaing mempamerkan ketegasan, keyakinan pada diri sendiri dan fokus pada perjanjian serta keputusan. Pada skala asertif versus kooperatif, gaya ini lebih tinggi dalam ketegasan dan lebih rendah dalam kerjasama. Bergerak kepada gaya perundingan yang kedua iaitu mengelak. Perunding yang mempamerkan gaya ini secara amnya kurang tegas dan kebiasaannya mengelak daripada mewujudkan ketegangan. Individu itu tidak segera mengejar kepentingan mereka sendiri atau kepentingan orang lain. Terdapat unsur pengorbanan diri dalam mod ini. Gaya ini adalah rendah dalam ketegasan dan kerjasama serta tidak tertumpu pada sama ada intipati perjanjian atau hubungan. Gaya perundingan yang seterusnya adalah menampung. Perunding yang mempamerkan gaya ini menumpukan pada mengekalkan hubungan dengan pihak lain. Mereka cenderung untuk melicinkan ketegangan, meminimumkan perbezaan dan paling prihatin dengan mengekalkan hubungan yang baik serta memenuhi keperluan pihak lain. Gaya ini lebih rendah dalam ketegasan dan lebih tinggi dalam kerjasama. Perunding ini cenderung untuk menekankan perhubungan sebagai lebih penting daripada isi perjanjian. Selanjutnya, gaya perundingan kompromi. Perunding yang mempamerkan gaya ini sering memisahkan perbezaan, bertukar-tukar konsesi dan mencari penyelesaian pertengahan yang cepat yang cenderung berakhir dengan kepuasan sederhana terhadap keperluan kedua-dua pihak. Gaya ini adalah pertengahan dalam ketegasan dan kerjasama serta lebih tertumpu pada mewujudkan perjanjian yang baik sambil mengekalkan beberapa perhubungan. Akhir sekali, gaya perundingan bekerjasama. Perunding yang mempamerkan gaya ini selalunya jujur dan komunikatif. Mereka memberi tumpuan kepada mencari penyelesaian novel dan kreatif yang memenuhi sepenuhnya kebimbangan semua pihak dan mencadangkan banyak idea untuk dipertimbangkan sebelum membuat keputusan. Seterusnya, semua situasi tawar-menawar boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu pertama, distributif. Dalam perundingan seperti ini, satu pihak menang dan satu pihak kalah. Dalam keadaan ini, kepentingan seseorang menentang yang lain. Kategori kedua, tawar-menawar adalah integratif yang merupakan kolaboratif, menang-menang, win-win situation ataupun mencipta nilai. Dalam perundingan jenis ini terdapat jumlah sumber yang berubah-ubah untuk dibahagikan dan kedua-dua pihak boleh menang. Di samping itu terdapat 5 langkah-langkah perundingan. Langkah pertama adalah penyediaan rundingan. Untuk menyediakan rundingan, selidiki kedua-dua belah pihak perbincangan kena pasti sebarang kemungkinan pertukaran, tentukan kemungkinan hasil yang paling diinginkan dan paling tidak diingini. Langkah perundingan yang kedua adalah bertukar maklumat. Ini adalah sebahagian daripada rundingan apabila kedua-dua pihak bertukar kedudukan awal mereka. Setiap pihak harus dibenarkan untuk berkongsi kepentingan dan kebimbangan asas mereka tanpa gangguan, termasuk apa yang mereka sasarkan untuk terima pada akhir rundingan dan mengapa mereka merasakan seperti mereka lakukan. Langkah perundingan yang ketiga adalah penjelasan. Semasa langkah penjelasan, kedua-dua pihak meneruskan perbincangan dan mereka mulakan semasa bertukar maklumat dengan mewajarkan dan menguatkan dakwaan mereka. Jika satu pihak tidak bersetuju dengan sesuatu pihak yang lain katakan, mereka harus membincangkan perselisihan itu secara tenang untuk mencapai titik persefahaman. Langkah perundingan yang keempat adalah tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Kedua-dua pihak memulakan memberi dan menerima tawaran semasa langkah ini. Selepas tawaran pertama, setiap pihak yang berunding harus mencadangkan tawaran balas yang berbeza untuk masalah tersebut pada masa yang sama, membuat dan mengurus konsesi mereka. Matlamat langkah ini adalah untuk mendapatkan hasil menang-menang. Langkah perundingan terakhir adalah membuat kesimpulan dan melaksanakan. Setelah penyelesaian yang boleh diterima telah dipersetujui, kedua-dua pihak harus berterima kasih kepada satu sama lain untuk perbincangan tersebut tanpa kira hasil atau rundingan. Rundingan yang berjaya adalah mengenai mewujudkan dan mengekalkan hubungan jangka panjang yang baik. Kemudian mereka harus menggariskan jangkaan setiap pihak dan memastikan kompromi itu akan dilaksanakan dengan berkesan. Langkah ini selalunya termasuk kontrak bertulis dan susulan untuk mengesahkan pelaksanaan berjalan dengan lancar. Maka berakhirlah pembentangan ini. Sekian, terima kasih.